Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahmadukallah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Kita memuji Allah dan kepada Allah kita mensyukuri segala nikmatnya. Wa na'udzubillah min syururi anfusina, dan kita minta berlindung dengan Allah daripada keburukan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, daripada keburukan diri kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan juga daripada keburukan amalan-amalan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, sesiapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka tiada siapa yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, bagi sesiapa yang disesatkan oleh Allah maka tiada siapa yang boleh memberikan hidayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang dimuliakan oleh Allah, Al-Fadil Ustaz Tuan Imam, seterusnya ahli jawatan kuasa surau Ad-Diniyah, muslimin muslimah, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita hadapkan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menggerakkan awan di langit, Allah yang menaikkan matahari daripada timur, dan Allah jugalah yang menurunkan di belah barat. Dan Allah itu jugalah yang meletakkan hati-hati kita, yang meletakkan jiwa-jiwa kita pada satu tempat yang paling mulia, yang paling indah di atas muka bumi Allah, iaitulah masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan letaknya hati kita ini biarlah di dalam rumah Allah sentiasa, dan kita akan bawa iman dan Islam ini, bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bila-bila. Mudah-mudahan umur yang sedang meningkat ini, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini, biarlah umur yang mempunyai keberkatan dan juga mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita kata diuji oleh Allah dengan tak berapa sihat, Allah Ta'ala sembuhkan sakit kita. Masing-masing yang ada masalah kewangan, masalah kita kata keluarga dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita dipertemukan malam ini dalam sesi kuliah maghrib kita, tuan-tuan. Jadi maka berbahagialah orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu, dan malaikat rahmat itu akan menurunkan, akan merendahkan sayapnya bagi mereka-mereka yang duduk di dalam taman-taman syurga. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, baru-baru ni kita bincang berkenaan dengan surah At-Takatsur, dan kita hampir dah habis, tuan-tuan rahmati Allah, bincang berkenaan dengan surah At-Takatsur. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada perbincangan surah At-Takatsur ini, tuan-tuan rahmati Allah, sifat manusia, perangai manusia adalah seringkali lupa kepada Allah dengan sebab tiga benda. Kita pernah sebut dulu kan, iaitulah dengan sebab berbangga-bangga dengan kekayaan, berbangga-bangga dengan anak pinak, dan berbangga-bangga dengan kita kata nak suruh orang angkat kita jadi pemimpin. Kan? Dan sifat manusia juga, mereka ini tidak akan berhenti mencari harta, tak pernah cukup. Sikit nak banyak, banyak nak lebih banyak lagi. Bila baru berhenti cari harta, bila baru berhenti bercakap pasal kekayaan, anak pinak, dan kita kata nak suruh orang angkat jadi pemimpin ni, waktu kita kata mati. Hatta zurtumul maqabir, orang angkat kita, letak kita dalam keranda, kemudian diletak dalam liang lahat. Waktu itu kita nak beri duit pun, orang meninggal ni dia tak jawab dah, dia tak kata apa dah. Tuan-tuan rahmati Allah. Dan baru-baru ni kita cerita berkenaan dengan pembahagian api neraka kan, tersebut dah kan? Ke belum sebut lagi? Dah lagi? Belum ke dah? Belum. Jadi belum kena sebutlah malam ni, tuan-tuan rahmati Allah. Saya ingatkan dah sebut.
Jadi tak apalah, kita sambung perbincangan surah At-Takasur. Saya ingatkan nak alih pada surah lain dah. Tapi tak apa, kita mungkin saya tak ingat, tuan-tuan lupa nak banyak tempat pergi ni. Baik. Kita akan terus kepada ayat yang ketiga. Yang ketiga surah At-Takasur. Baru-baru ni kita berhenti di mana, iaitulah cara macam mana untuk kita ingat akan kematian kita. Iaitu yang pertama, kita banyak ziarah kubur. Yang kedua, kena ucap takziah kepada orang yang dilanda musibah. Yang ketiga adalah kita kata pergi ziarah orang sakit, kan. Dan yang keempat adalah kita hadir majlis kita kata majlis tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kan. Jadi menghadiri majlis tahlil ini akan mengingatkan kita kepada kematian. Baik tuan-tuan rahmati Allah, kita ambil ayat yang ketiga surah At-Takasur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diam je. Ikut tuan-tuan. Saya baca, tuan-tuan ikutlah. Okey. Ustaz tak cakap dah. Okey. Okey. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kita ambil tengok dua ayat ni dulu tuan-tuan rahmati Allah. Dalam ayat ni Tuhan sebut, Allah menyatakan kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu, nanti kamu akan mengetahui akibatnya. Kalla saufa ta'lamun. Saufa ni kalau mengaji bahasa Arab menunjukkan saufa. Kalau tuan-tuan buka, mana kita kata buka Quran ke, ataupun kita kata ada kalimah-kalimah bahasa Arab, saufa ataupun sin, dia ada dua, dipanggil dengan fa'lul mudhari'. Fa'lul mudhari' menunjukkan masa yang akan datang. Bila masuk sin dengan saufa ni menunjukkan masa akan datang. Masuk sin. Baik. Saufa ni menunjukkan kita kata masa yang jaraknya jauh. Okey, jaraknya jauh. Kalau sin, contoh kita kata saya'lamun. Kalau masuk sin ini dia tak ada saufa, menunjukkan masa yang dekat. Mungkin boleh kata seminit dua lagi, kan, kalau masuk perkataan sini. Ataupun kita kata mungkin bila masuk sini ni peristiwa-peristiwa yang kita kata akan berlaku dalam masa yang dekat, sejam, 2 jam lagi, kan. Tapi kalau masuk perkataan saufa menunjukkan masa yang panjang, setahun, 2 tahun akan datang, wallahu alam, bila tak tahulah. Dan Allah Ta'ala nyatakan di dalam Quran ini kalla saufa ta'lamun. Di belakangnya ada fa'lul mudhari'. Maksud saufa kita kata nanti manusia ni akan lihat. Bila nanti tu? Hari kiamat lah. Ni hari kiamat. Hari kiamat. Bila masuk saufa menunjukkan kita kata tempoh yang lama, tempoh yang panjang. Bila? Mungkin 5 tahun akan datang, mungkin kita kata hari kiamat nanti. Menunjukkan kepada kita perkataan ini adalah menunjukkan masa yang panjang lagi. Janganlah begitu, nanti kamu akan mengetahui. Akan itu menunjukkan adalah masa yang jauh. Kemudian summa kalla sawfa ta'lamun. Sekali lagi jangan, nanti kamu akan mengetahui. Dalam ayat yang ketiga, yang keempat ni Allah Ta'ala datangkan perkataan saufa. Saufa tidak didatang dengan sin saja. Kan, menunjukkan bahawa manusia satu masa dia akan tengok, dia akan lihat, kita kata dengan mata kepala sendiri, iaitulah azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan lepas ni kita akan cerita berkenaan dengan pembahagian-pembahagian api neraka.
Tuan-tuan rahmati Allah, kita akan cerita. Jangan tukar channel anda. Baik, kita tengok huraian daripada ayat yang ketiga dengan juga ayat yang keempat. Allah memberi amaran, hendaknya janganlah manusia itu sampai terlalai oleh perkara yang tidak menguntungkan dirinya, kerana nanti kamu akan mengetahui akibat kejahilan dan kecuaian kamu terhadap mentaati Allah. Hanya leka dan sibuk dengan urusan dunia yang fana, tidak mementingkan urusan akhirat yang kekal. Ni dua ayat ni adalah amaran daripada Allah. Amaran ni samalah kita bercakap dengan anak kita. Anak kita ni suka sangat panjat memanjat. Budak-budak tuan-tuan, ada pokok jambu nak panjat pokok. Kita sayang pada anak kita. Kita kata jangan panjat. Jangan ni bukan makna suruh. Jangan tu maknanya jangan panjat. Kalau panjat juga jatuh. Nunjuk kepada kita nasihat ataupun amarah. Panjatlah, panjat. Kita siap buat tangan begini. Jangan panjat. Dan Allah kata kepada kita jangan begitu dua kali. Allah Ta'ala kata sekali-kali jangan. Kenapa? Nanti kita akan lihat dengan azab Allah. Jangan tu makna apa? Iaitulah jangan kita terpesona dengan dunia. Nak cari makan boleh, tapi semayang jangan tinggal. Nak berbisnes boleh, nak berniaga boleh, tapi bila sampai nisab dia kena keluar zakat kan. Kalau kita pelihara dengan binatang-binatang ternakan sampai masa dia kena nisab. Nak ada barang kemas banyak-banyak tak apa, tak. Tuan-tuan rahmati Allah, sampai bongkok kita kata tengkuk kita ni berat dah dengan sebab barang kemas banyak, tapi bila dah sampai nisab kena bayar zakat. Tuan-tuan rahmati Allah, boleh, tak ada masalah nak kaya, tapi jangan sampai menjadi orang kaya yang lupa kepada Allah. Tuan-tuan, ada satu kisah yang pernah kita cerita tak, berlaku di Rusila Marang. Tak ada orang Terengganu sini? Ramai tak? Rusila tuan-tuan tahun 80-an. Rusila ni satu kawasan kita kata yang penuh banyak dengan emas tuan-tuan. Lombong emas banyak di Rusila ni kan. Nak beritahu manusia ni, bila nampak kekayaan, bila nampak benda yang bernilai di hadapan mata mereka, mereka akan tinggal Allah, dia akan cari harta. Ni pengajaran buat kita. Satu ketika hari Jumaat, tuan-tuan rahmati Allah, ramailah kita kata pekerja-pekerja yang kita kata duduk dalam lombong ataupun kita kata duduk gali terowong, dengan sebab kita kata duduk ayak emas. Orang Terengganu kata ayak tuan-tuan. Kita pun ayak jugalah kan. Dia ada kita kata alat dia tu. Macam kita kata tampi tuan-tuan rahmati Allah kan. Dia ada alat ni. Lalu takdir Allah Ta'ala waktu itu hari Jumaat. Azab pun berkumandang nak solat Jumaat tuan-tuan rahmati Allah. Kawah duduk dalam lombong ni tak keluar lagi, dalam terowong ni tak keluar. Duduk sibuk nak cari mah. Duduk tampi, duduk ayak tuan-tuan rahmati Allah. Orang pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Orang duduk kat masjid semua siap dah nak sembahyang Jumaat, dia duduk dalam terowong lagi. Takdir Allah Ta'ala, terowong yang mereka bina, kita kata lombong yang mereka duduki tuan-tuan rahmati Allah tadi, runtuh tuan-tuan rahmati Allah. Waktu itu gempa satu Malaysia tuan-tuan. Kita kata meragut nyawa ramai juga waktu itu tuan-tuan. Ini pengajaran buat kita. Sebab itulah hari Jumaat kita kalau duduk tengah berniaga, orang duduk azan kat masjid, tutup dulu kedai tuan-tuan rahmati Allah. Nah, ini tidak tuan-tuan, bukan sekadar berniaga, ada juga yang ini yang tak pergi sembahyang Jumaat. Jenayah besar tuan-tuan. Tak pergi sembahyang Jumaat, tak ada dah, habis kira-kira dah. Sembahyang waktu pun tak sembahyang, sembahyang Jumaat pun tak pergi, habis kira-kira. Lebih kurang dengar orang bukan Islam, na'udzubillahi min zalik. Minta berlindung tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu dalam kitab dia kata, orang yang tak sembahyang ni, mereka ni kita kata lebih teruk daripada binatang yang tak ada nilai. Bukan saya kata, kita katalah, lebih teruk daripada binatang yang tak ada nilai. Binatang apa yang tak ada harga tuan-tuan? Binatang apa yang tak ada harga?
Kalau kata lembu, kambing ada harga. Ayam serama ada harga. Kadang-kadang ayam serama tu lebih mahal daripada lembu dengan kembang. Belah-belah ribu. Tuan-tuan rahmati Allah. Itik ada harga. Nak beritahu kepada kita, kalau ada yang tak semayang, mereka ni lebih teruk daripada itik. Sebab tu kalau orang yang tak semayang, jangan duk buat menantu. Jangan dah ambil buat menantu. Tapi kita tak kira, tuan-tuan. Nak tak post tak, nanti lepas nikah dia semayang lah. Tuan-tuan rahmati Allah. Duk kira hak lepas. Tuan-tuan rahmati Allah. Nah, kita ciri-ciri nak ambil jadi menantu ni, semayang dulu nombor 1. Ataupun kita sama juga nak pilih jadi suami, nak pilih jadi menantu, ataupun kita ni nak ambil isteri hak nombor 2. Contoh. Kena tengok semayang dulu. Kalau hak lelaki senang. Jumpa dengan Pak Imam, tanya, Pak Imam, nama Haji Zakaria ni orang macam mana dia? Nama Zakaria ni. Dia ni orang semayang ke tidak? Sebab kita nak buat dia jadi menantu ni. Tanya Pak Imam dengan kampus sebelah. Tanya. Pak Imam kata, saya jarang nampak Zakaria ni dekat masjid ni. Beginilah Pak Imam kata, ambil saya lah jadi menantu. Ni tak tahan. Tuan-tuan rahmati Allah. Nak ambil jadi menantu, nak ambil, kita kata orang jadi ahli keluarga kita, kena ambil semayang dulu. Ni tinggal semayang, tuan-tuan rahmati Allah. Tak ada dah. Kerana amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah sembahyang. Allahu akbar, tuan-tuan rahmati Allah. Nanti akan dilihatkan kepada manusia dengan hari kiamat. Allah Ta'ala ni letak perkataan saufa, jangan begitu, sekali lagi jangan. Ini amaran daripada Allah. Kerana nanti kamu akan mengetahui akibat kejahilan dan kecuaian kamu terhadap mentaati Allah. Hanya leka dan sibuk dengan urusan dunia yang fana, tidak mementingkan urusan dunia yang urusan akhirat yang kekal. Sebab tu kita kata dunia ni sekelumit cuma. Sekejap je, tuan-tuan. Allahu akbar, pantahnya masa berlalu, tuan-tuan. Sekarang ni kita umur 60 dah. Rasa macam baru lahir je. Tuan-tuan rahmati Allah. Kan, rasa baru je hidup atas dunia ni. Sekarang umur 60 dah, 70 dah ustaz. Sekarang ni bertongkat dah berjalan ustaz. Semayang pun atas kursi dah. Dulu sehat bukan main dah. Main bola, tuan-tuan rahmati Allah. Sumbago saja kita. Tu waktu sihat kan? Kalau orang belajar tinju, terajar orang saja. Tapi bila dah kita kata sampai umur dah tua, uban pun putih dah atas kepala, penyakit pun banyak, umur pun dah lanjut, tenaga pun makin lama makin melemah, telinga pun makin tak dengar, mata pun makin kabur. Ni tuan-tuan rahmati Allah, kita dah dekat dah dengan rumah baru kita. Seronok dah nak masuk rumah baru ni. Mana rumah kita? Lian Lahak nama dia. Kena seronok lah tuan-tuan. Duduk atas dunia, seronoknya dapat rumah baru kan. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, kalau amalan kita baik, lebih indah lagi rumah kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi, iaitu Lian Lahak, diluaskan kubur kita dengan amalan baik kita, tuan-tuan. Bagi yang tak semayang, tak keluar zakat, dah haka orang tua, lawan ulama, benci Islam, lawan hukum Allah, tuan-tuan rahmati Allah, ni menghadap malaikat dalam lubang kubur, akan dapat azab daripada Allah. Kalau waktu nak meninggal tu, kita kata Allah Ta'ala bantu dia, maknanya Allah Ta'ala beri rahmat, insya-Allah rahmatlah yang akan menemani kita daripada kita mati duduk di alam kubur, kemudian kita akan bertemu dengan Allah selamat kita. Hak bimbangnya tuan-tuan rahmati Allah, waktu nak meninggal tu kita diuji dengan macam-macam ujian, kemudian Allah Ta'ala paling ke hati kita, na'udzubillah min zalik. Kemudian waktu itu orang yang dipaling ke hatinya, mereka akan ikut syaitan, mereka ini kufur kepada Allah, lalu diazabkan daripada alam kubur sampailah hari kiamat, tuan-tuan. Duduk dalam neraka, tuan-tuan rahmati Allah. Saya nak cerita, perik tak perik, tuan-tuan, takut tak takut, kita kata di dalam lubang kubur nanti malaikat ini dia pegang tuku besi. Disebut dalam kitab, tuan-tuan rahmati Allah, tukul besi yang dipegang oleh malaikat, kalaulah malaikat angkat letak atas muka dunia, kemudian jin, golongan jin dan juga golongan manusia angkat dengan tukul besi malaikat ini yang menghukum manusia dalam lubang kubur ni, nescaya tak terangkat, tuan-tuan rahmati Allah.
Tak boleh nak angkat. Hatta orang tu kita kata Johan, kita kata nombor 1 angkat berat Commonwealth. 250 kilogram angkat. Angkat. Tak boleh nak angkat juga tukul besi malaikat. Tak boleh tuan-tuan. Hatta kita pun manusia, seluruh manusia ni dengan golongan jin angkat tukul malaikat tak terangkat. Kalau diletakkan tukul malaikat ini dipukul atas kita kata sebuah gunung, nescaya hancur berkecai gunung tuan-tuan rahmat Allah. Dan malaikat ni dia pegang tukul besi, dia pukul manusia sampai keluar api dalam lubang kubur. Ya ke tidak ustaz cerita ni? Nak tahu betul ke tidak, mati dulu. Mati dulu tuan-tuan rahmat Allah. Ni kita kata macam mana malam pertama kita di alam kubur. Allah yang tahu tuan-tuan rahmat Allah. Itu ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Baik, kita tengok ayat yang kelima. Sekali lagi, dalam ayat ni Allah Ta'ala menyatakan bahawa amaran turut Allah Ta'ala bagi pada ayat yang kelima ni. Sekali lagi, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu, seandainya kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, yakni iaitulah pengetahuan yang pasti. La tarawunnal jahim, sememangnya kamu akan melihat neraka jahim. Ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah nanti akan diperlihatkan kepada manusia, iaitulah dengan azab yang amat pedih. Tuan-tuan rahmati Allah. Nah, azab yang amat pedih. Allah Ta'ala kata nanti kita akan lihat dengan kepala kita sendiri. Dia ada dua. Allah Ta'ala sebut kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu seandainya kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Nanti tuan-tuan rahmati Allah, dia pengetahuan ni dia ada dua. Ainul yakin dengan ilmul yakin. Ainul yakin ni tengok dengan mata kepala kita sendiri. Apa dia? Azab Allah lah. Ilmul yakin iaitulah pengetahuan yang pasti dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tuan-tuan rahmati Allah, dua ilmu yakin dengan ainul yakin. Baik. Lepas ni manusia ni akan baru jelas apa yang Allah Ta'ala tunjuk, iaitu dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La tarawunnal jahim. Lam ini dipanggil dengan lam taukid. Dipanggil dengan lam menunjukkan kepada kita sesungguhnya. Sungguh apa dia? Iaitulah kita ni akan melihat neraka jahim. Ni tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu wajib kita percaya dengan adanya azab Allah. Soalan kubur wajib percaya tak? Adanya malaikat munkar nakir wajib percaya. Nikmat kubur wajib percaya kan? Kemudian apa dia lagi tuan-tuan rahmati Allah? Dengan kita kata lubang daripada lubang api neraka, wajib kita percaya. Jangan kita nak ingkar tuan-tuan rahmati Allah. Okey. Disebut kepada kita nescaya kita sememangnya kita akan lihat neraka jahim. Baik. Malam ni kita nak bincang. Kita nak tengok pembahagian api neraka tuan-tuan rahmati Allah. Saya nak kongsi bersama dengan tuan-tuan. Baik. Pintu neraka ni ada berapa pintu tuan-tuan? Berapa? 7. Betul dah. Kan. Neraka apa yang paling panas sekali? Neraka Wil. Lagi jawapan lain? Jahannam tak? Okey. Tuan-tuan, hebat tuan-tuan, tapi salah jawapan tu. Nah, baik. Neraka ni dia ada 7 pintu. Neraka yang paling panas sekali dikenali dengan nama neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah. Hak tu saya nak sebut Ustaz. Tapi Ustaz sebut dulu.
Tuan-tuan rahmati Allah. Satu ketika Nabi SAW dia pernah tanya kepada Jibril alaihi salam. Rasulullah tanya, pintu neraka ni, pintu dunia ni sama ke dengan pintu api neraka? Dia tanya. Sama ke tidak, tuan-tuan? Sama ke tidak? Tak sama dah. Tak sama, tuan-tuan. Nabi tanya sama ke tidak pintu atas dunia dengan pintu neraka. Pintu atas dunia kita buka begini, macam sliding door kita buka begini kan. Tapi api neraka ni buka melalui bawah. Buka ikut bawah. Baik. Buka. Contoh kita kata neraka yang paling ringan sekali. Neraka apa paling ringan, tuan-tuan? Tuan-tuan sebut neraka paling panas, neraka Jahannam. Salah lah. Kenapa? Neraka Jahannam ni neraka paling ringan sekali. Neraka yang paling kita kata tak panas. Baik, bukan tak panas, neraka panas. Panas di antara neraka-neraka hal lain lah. Kita kata ringan sikit. Tapi panas, tuan-tuan, api neraka ni. Tapi dialah kita kata paling ringan sekali, Jahannam. Contoh kita kata buka pintu neraka Jahannam, buka begini, belah bawah buka lah, buka pintu pertama Jahannam. Bila buka, tuan-tuan, ada lagi pintu hak bawah nombor 2. Panas lagi. Hak pertama ringan, yang kedua panas sikit. Panas sikit pada neraka Jahannam tadi. Buka, ada neraka yang kedua dinamakan dengan neraka Jahim. Jahim. Buka lagi pintu yang ketiga, buka jumpa dengan neraka Saqar. Kemudian yang keempat pintu, bukalah, yang ni makin lama makin panas. Yang keempat neraka Lazza. Neraka Lazza. Yang kelima neraka dikenali dengan neraka neraka Hutamah. Yang keenam dikenali dengan neraka Sa'ir. Yang ketujuh, tuan-tuan rahmati Allah, iaitulah dengan dikenali neraka Jahannam. Ada 7 neraka. Sekarang ni kita nak tengok satu persatu. Siapa yang duduk dalam neraka ni? Tingkatan-tingkatan ni. Tuan-tuan rahmati Allah. Baik, neraka yang pertama. Neraka tuan-tuan yang pertama? Hawiyah. Hak paling panas. Hak tadi paling ringan kita sebut. Kita ambil hak neraka paling panas sekali. Nah, tadi kita kata melalui pintu. Hak atas dulu ke bawah, kan? Ya. Baik. Kita tengok neraka hak paling panas, ranking nombor 1. Hawiyah. Hawiyah. Okey, neraka Hawiyah. Pintu neraka Hawiyah adalah pintu neraka yang paling bawah dasar, yang merupakan neraka yang paling mengerikan. Pintu neraka ini ditempati orang-orang munafik, orang kafir, termasuk juga keluarga Fir'aun. Siapa hak duduk dalam neraka ni? Orang munafik. Munafik ni macam mana? Hati lain, mulut lain. Kan? Oh, Islam bagus. Hukum Islam bagus kalau buat. Tak, tuan-tuan rahmat Allah. Puasa bagus, semayang bagus. Dalam hati dia, buat apa semayang? Buat penat. Buat apa hukum Islam? Kalau buat pun mana berjaya negara-negara hak buat hukum Islam. Ni kita kata benci dalam hati dia, kita kata dalam hati dia menyembunyikan kita kata kebencian dia pada Islam. Tetapi mulut dia menzahirkan, kita kata dia nak Islam. Ini orang munafik. Munafik dia tak akan habislah sampai ke hari kiamat. Ada orang munafik. Orang kafir senang je kita nak kenal, kan? Sembah patung, kan? Kita kata hak lawak Islam betul-betul benar-benar tu, tuan-tuan rahmati Allah. Ni tuan-tuan, jelas lah, mudah nak tengok, kenal. Tapi munafik ni payah nak kenal. Kan? Kadang-kadang kita kata hak pakai jubah, hak pakai serban, ada juga. Kan? Bercakap mulut lain tapi hati lain. Ni sekarang ni macam-macam orang ada, tuan-tuan rahmati Allah. Sudah mula dah menampakkan kita kata kebencian secara zahir, tuan-tuan rahmati Allah. IC Islam, kan? IC Islam agama rasmi, agama Islam dia.
Tapi benci hukum Islam, ni kita kata Allah yang mengetahui macam mana keimanan dia. Payah nak kenal tuan-tuan rahmat Allah. Tetapi adalah batasan garisan-garisan yang digambarkan nak kenal orang yang bersifat munafik, tuan-tuan rahmat Allah. Baik. Kemudian orang yang kafir, orang kafir ni menyembah Tuhan selain daripada Allah lah, dan termasuk juga keluarga Firaun yang dimasukkan di dalam neraka hawiyah. Tuan-tuan rahmati Allah. Baik. Nabi SAW bersabda, kita tengok gambaran dalam api neraka. Takut tuan-tuan. Bersabda Nabi SAW, adapun neraka itu gelap gulita, gelap tuan-tuan, tidak mempunyai penerangan kecuali api yang menyala-nyala. Neraka itu mempunyai 7 pintu. Neraka ada 7 pintu. Betul lah tuan-tuan sebut tadi. Dan tiap-tiap pintu itu mempunyai 70,000 bukit. Api neraka daripada 7 pintu, setiap pintu ada 70,000 bukit. Sama. Kemudian setiap 70 setiap bukit itu ada pula. Setiap bukit itu mempunyai 70,000 cabangnya. 7 pintu. Satu pintu ada 70,000 bukit. Setiap satu bukit ada 70,000 cabangnya. Luahnya api neraka, ya Allah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, lepas ni orang kita kata hak masuk api neraka, tuan-tuan Allah Taala campur, malaikat campur masuk dalam api neraka. Lalu ditanya lagi, boleh muat lagi ke dalam api neraka tu? Bahasa kita lah. Lalu apa neraka kata, muat lagi, boleh masuk lagi ni. Lalu campur lagi, tuan-tuan rahmati Allah, campur. Bayang tuan-tuan, daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa beribu-ribu lemon, tuan-tuan. Ramainya, Allahu akbar dah. Dan orang hak baik dengan orang hak jahat ni mana banyak, tuan-tuan? Banyak hak jahat. Nak akhir zaman ni pula, tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah tinggal kita berapa lama dah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, ulama makin lama, sahabat pun pergi dah, ulama meninggal ramai dah, tuan-tuan. Tinggalnya hak jahil-jahil saja, tuan-tuan rahmati Allah. Hak akhir zaman ni ada hak merampok, ada hak curi lembu orang, hak curi tabung masjid, curi kipas masjid, tuan-tuan rahmati Allah. Ni geng-geng akhir zaman belaka ni. Ni tuan-tuan, ada hak tak semayang, tak bayar zakat, makan riba, makan harta anak yatim. Ni tuan-tuan, kenapa? Dengan sebab jauhnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan, akan dimasukkan dalam neraka. Tapi umat Rasulullah ini dia ada khusus. Neraka untuk umat Rasulullah ini adalah kita kata diberikan kepada umat Rasulullah, nama dia neraka Jahannam. Umat Rasulullah akan dimasukkan dalam neraka Jahannam. Inilah kita kata banyak buat dosa, tak sempat bertaubat, mereka akan masuk dalam neraka Jahannam ni. Allahu akbar. 70,000 cabang. Baik. Kemudian dia kata tiap-tiap cabang itu terdiri atas bahagian-bahagian yang lebih kecil. Macam pokok. Ya. Kita kata daripada batang, batang hok besar tuan-tuan. Ada dahan pula, dah. Kemudian daripada dahan hak besar tu dia bercambah pula, ada ranting pula. Ranting hak kecil, tuan-tuan rahmati Allah, besar, lepas tu ranting kecil lagi, makin lama makin kecil. Ada bunga pula ranting. Ni pecah-pecah dia banyak. Ni tuan, ini gambaran api neraka. Nak lari ke mana agak-agak, tuan-tuan? Neraka well tu yang tuan-tuan sebut tadi, namanya bukan neraka well, iaitu kita kata well itu maksud dia lembah. Lembah bukan nama neraka. Well, okey. Dalam api neraka dia ada lembah. Tuan-tuan rahmati Allah. Kita kata dengan lembah ni macam curam lah, ataupun kita kata berlubang lah dalam api neraka. Baik. Kemudian daripada tiap-tiap cabang yang kecil itu terdiri atas 70,000 dusunnya.
kita kata ada lagi pecahan. Dah lah kita kata bahagian kecil dah. Ada pula lagi kecil lagi daripada hak lebih kecil. Allahu Akbar. Nah, tiap-tiap dusun itu 70,000 rumahnya dan api yang menyala-nyala. Tiap-tiap rumah itu 70,000 ular. Allahu Akbar. Ni lah gambaran api neraka. Tuan-tuan nampak macam biasa je, tak takut langsung. Nampak relax. Panas tuan-tuan api neraka ni. Allahu Rabbi, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu kita tengok kisah Muhammad Ali kan, main tinju tu. Kan? Muhammad Ali kenal tak? Kenal Muhammad Ali kan? Dia punya pukulan berat, dia pantas. Kita kata dia punya pukulan dia 100 kilogram. Mak Tyson 50 kilogram. Muhammad Ali. Muhammad Ali ni dia waktu dia masuk kita kata perlawanan dak tanding tuan-tuan tinju berpuluh-puluh ribu kena tumbukan musuh dia. Maknanya sampai kita kata dia ni kena sakit Parkinson. Jadi ketar tuan-tuan Parkinson. Nah, nampak tuan-tuan ada nampak Parkinson tu ke pernah main tinju dulu. Nah, tuan-tuan rahmati Allah nah. Muhammad Ali tuan-tuan tengok dia je begitu tuan-tuan rahmati Allah, tapi bila bercakap bab Islam nombor 1 dia. Pandai dia tuan-tuan dakwah. Ni kita kata hebat. Pakai kod tuan-tuan. Pakai kod tapi bila bercakap bab Islam, dia nombor 1. Dia cerita tuan-tuan waktu dia nak buat dosa, kalau dia nak buat dosa tuan-tuan dia ambil apa ni kita kata ambil orang Terengganu kata colok. Kenal colok? Colok ni mancis lah tuan-tuan. Lighter. Ambil lighter tuan-tuan rahmati Allah. Nampak kalau dia nak buat dosa tuan-tuan, dia pun ingat pada api neraka. Dia pun nyalakan lighter tadi tuan-tuan, dia bakar tangan dia. Nak suruh rasa kepanasan api neraka. Agak-agak kita boleh buat begitu tuan-tuan. Letak tuan-tuan lighter. Kalau orang ajak kita buat jahat, kita pun nyalakan lighter tadi tuan-tuan. Peringatan buat kita. Tak apalah, tak isap okok pun tuan-tuan rahmati Allah. Dah, hak isap okok lebih lagi lah boleh buat. Tuan-tuan rahmati Allah. Nak beritahu kepada kita panasnya api neraka, berdusun-dusun, mempunyai apa ni kita kata bahagian-bahagian kecil. Ni kita kata luahnya api neraka. Baik. Yang kedua, neraka apa yang pertama tadi tuan-tuan? Neraka apa yang panas tadi? Hawiyah. Hawiyah. Baik. Kita tengok neraka yang kedua. Neraka yang kedua neraka Jahim. Yakni pintu neraka ke-6. Tingkatan neraka ini di atasnya neraka Hawiyah. Di dalamnya ditempati orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Ini tuan-tuan rahmati Allah, ini untuk orang kafir yang sembah binatang, sembah pokok, sembah kemaluan manusia, sembah bulan, sembah apa dia lagi? Tak kira lah, sembah patung dan sebagainya. Ini akan masuk di dalam neraka Jahim. Secara ringkas tuan-tuan. Isyak pun masuk dah. Tuan-tuan rahmati Allah. Baik, yang ketiga. Neraka yang ketiga adalah neraka Saqar. Neraka Saqar. Tuan-tuan. Iaitu tempat orang yang tidak melaksanakan solat. Ni geng-geng yang tak semayang. Tak semayang. Kalau semayang pun semayang dalam keadaan kita kata buat main-main, rasa nak semayang dia semayang, tak semayang rasa malah dia tak semayang. Padahal rezeki tu dia ambil rezeki Allah, pakai rezeki Allah. Kita berkelip mata tak? Mata kita berkelip pakai rezeki Allah, telinga mendengar, mulut yang boleh bercakap tak? Kita kata nafas ni kita boleh bernyawa, tuan-tuan rahmati Allah. Allah Ta'ala bagi semuanya daripada Allah. Allah Ta'ala suruh, kita kata suruh buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Tu je tuan-tuan rahmati Allah. Tapi tu pun tak buat juga, semayang pun tinggal, tuan-tuan rahmati Allah. Ni kita kata orang yang duduk dalam api neraka. Kita banyak kali dah sebut, orang yang semayang tinggal fardu subuh dipukul oleh malaikat. Pukul malaikat daripada waktu subuh sampailah fardu zuhur. Tuan-tuan, pukul oleh malaikat. Tak semayang zuhur, malaikat pukul sampai semayang asar. Tak semayang asar, dipukul sampai maghrib. Tak semayang maghrib sampai waktu isyak, dipukul malaikat.
Tak semayang isyak di pukul sampai waktu subuh. Allahu Akbar. Dah boleh lari ke tidak? Tak boleh lari. Tuan-tuan nak lari ke mana? Ni tuan-tuan rahmati Allah. Keluar pula banyak kenyataan-kenyataan di akhir zaman ni. Semayang tak payah nak qada. Tuan-tuan rahmati Allah. Ni tuan-tuan. Perlu ingat tuan-tuan rahmati Allah, kita hutang dengan manusia mudah je. Sipir dia dah. Hutang dengan orang wajib bayar. Dah hutang dengan Allah ni lebih lagi lah. Tuan-tuan rahmati Allah. Jadi kena qada semayang kita tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita sengaja pula tinggal semayang secara sengaja, tu dosa besar dah. Lepas tu pula kata tak wajib qada. Allahu Akbar tuan-tuan. Macam-macam kenyataan orang akhir zaman ni. Makin lama makin punah. Perkara ni tuan-tuan, ulama dulu-dulu tak ada bincang pasal ni. Bila akhir zaman ni manusia duk merasakan bahawa mereka ni lebih alim daripada ulama dulu-dulu, bincang pasal ni, buat keluar hukum yang kita kata bertentangan. Ni tuan-tuan rahmati Allah, rasa habis masyarakat kita. Dah orang tu qada semayang dah, macam mana? Allah Ta'ala tak kira ke? Wallahu a'lam. Macam-macam tuan-tuan. Baik. Neraka sakar orang yang tak semayang. Kemudian dia tempatkan juga kita kata orang yang berbohong tentang keberadaan Allah. Ni orang yang kita kata meragui tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir zaman ni banyak di kalangan manusia hari ni kita kata berfahaman yang lari jauh daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tanya, Allah di mana? Jawab, Allah di langit. Ada. Allah itu bersemayam atas arasy, bersemayam. Dia kata bersemayam ni istirahat. Istirahat macam mana? Dia kata istirahat duduk. Duduk belunjuk kaki lah. Belunjuk. Maknanya kita kata dia menyifatkan macam manusia. Duduk tu pun salah dah kita tafsir. Kerana duduk ini adalah sifat manusia. Duduk atas kursi, duduk atas kita kata apa dia lagi? Duduk atas lantai, tak macam tuan-tuan duduk. Dan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu ayat itu dia ada ayat mutasyabihat, ayat muhkamat, dan ayat yang kita kata menyerukan kepada kita supaya jangan kita, ada ayat yang kita kata boleh ambil secara zahir dan ada ayat yang perlu kepada takwil. Tuan-tuan rahmati Allah. Contoh, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Turun ni maksudnya daripada tempat tinggi turun ke tempat rendah. Dan apakah Allah turun macam kita? Tak, kita naik panjat pokok kelapa. Turun tu turun ke bawah lah. Tak ada lagi orang turun naik ke atas. Turun semua ke bawah dah. Dan Allah itu tak boleh kita kata Allah turun tu secara zahir turun macam kita. Tidak tuan-tuan. Kena takwil. Mungkin kita kata takwil maknanya dengan sebab Allah Ta'ala turunkan rahmat dia. Turunkan kita kata kekuasaan dia. Situ tuan-tuan. Ni jangan ambil secara zahir jangan. Ni jadi punah habis tuan-tuan rahmatullah. Tanya Allah duduk di langit. Ni punah. Tuan-tuan golongan kita kata ada pahaman-pahaman ni. Kita kata yang mentajsimkan Allah. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ayat ni tuan-tuan kalau kita fikir, yadullah ni, yadu ni tangan lah. Kan? Dan Allah tu ada tangan ke? Tak ada tangan. Sebab tu kita kata ada ayat yang kita kata perlu takwil dan ada ayat yang kita kena ambil secara zahir tuan-tuan rahmati Allah. Yadullah, tangan Allah. Tangan ni maksud sini adalah kekuasaan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ni tuan-tuan kena berhati-hati banyak. Kita bimbang tuan-tuan, duk rasa kita ni akidah betul dah. Tapi bila tanya bab Allah, mentajsimkan Allah ataupun kita kata menyatakan Allah ni sifat dia lebih sama dengan manusia. Melihat manusia, melihat manusia ada batas, tapi Allah ini melihat ada cara dia. Tak sama dengan kita. Kita lihat balik dinding tu tak sampai belah dinding belah sana tuan-tuan tak boleh nak nampak dah. Tapi Allah lebih. Kita ambil kita kata sifat Allah, pinjam sifat Allah. Tapi Allah itu tak sama macam kita. Mendengar Allah. Dengar tu cara dia lah. Macam mana cara? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan kita mendengar, kita ada telinga, ada cuping tak? Tuan-tuan, gegendang pula ada. Dan Allah itu bukan begitu. Tuan-tuan, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'.
Baik. Ni golongan yang duduk dalam neraka saqar adalah orang yang mentajsimkan Allah, kita kata mempersoalkan keberadaan Allah, menyembah selain Allah, dan kita kata menyembah zat yang keluar daripada sifat Allah. Ni orang yang akan duduk di dalam neraka saqar. Di dalam api neraka nanti, tuan-tuan, orang yang kita kata orang yang tak semayang, orang yang kita kata tak bagi makan kepada orang miskin, saling bersoal jawab dalam api neraka. Dia kata macam mana? Dia kata, kenapa kamu masuk neraka saqar ni? Saling bersoal jawab, tuan-tuan. Kerana kami tak solat, dia kata, tak semayang, kami tak memberi makan orang miskin, kami percaya pada yang bukan-bukan, kami mendustakan hari kiamat. Ni saling soal jawab dalam api neraka. Ni kita kata geng-geng ni akan diletakkan di dalam neraka saqar. Yang keempat, tak sempat habis juga kita malam ni, tuan-tuan. Yang keempat, neraka yang kita kata ringan sedikit pada neraka saqar, iaitulah neraka lazza. Neraka lazza. Ejaan dia ikut Arab, lam za alif maksurah, lazza. Merupakan pintu neraka pada tingkatan nombor 4. Di dalamnya ditempatkan iblis laknatullah beserta orang yang mengikutnya dan orang-orang yang terpujuk rayuannya. Kemudian orang-orang yang kita kata menganut agama Majusi akan ditempatkan di dalam neraka lazza. Ni gagak iblis. Iblis, kita kata iblis ni sifat dia adalah kita kata yang menjelmakan dirinya dengan kita kata macam-macam lah, hantu tak hantu tak, Pontianak Arung Sunda Malam, hantu Maklimah balik Kedah, hantu pocong, dalam mati Allah, hantu galah, macam-macam hantu lah. Iblis ni sifat dia adalah dia menyamar. Iblis ni bukan sifat dia kita kata menghasut, tidak. Kerana yang menghasut itu adalah syaitan. Beza. Syaitan tugas dia menghasut. Iblis dia menjelma. Dan syaitan ni pula dia ada kita kata 16 pembahagian kita kata jawatan syaitan. Hak paling kita kata pangkat private constable lah. Naik atas sikit lance corporal, naik atas sikit corporal, tuan-tuan, sarjan, kemudian sarjan major, inspector, chief chief inspector, kemudian ACP, ASP, macam-macam sampai hak atas sekali, tuan-tuan. Hak paling tinggi sekali pangkat kita kata ketua polis negara lah. Pangkat ni banyak ni. Ni syaitan ni pangkat banyak ni, tuan-tuan rahmati Allah, dia akan datang kepada golongan para nabi saja. Golongan para nabi. Yang menghasut nabi. Ingat kisah kita kata yang hasut nabi Ibrahim alaihi salam kan. Supaya jangan kita kata bina Kaabah, jangan kita kata sembelih anak dia. Dia hasut. Ni iblis dan syaitan, tuan-tuan rahmati Allah. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan syaitan ni dia ada 16 jenis, 16 nama. Ada syaitan yang hasut kita kata supaya pemimpin ni jadi zalim. Ada syaitan dia. Kan? Ada syaitan yang kita kata hasut manusia supaya manusia ni kita kata bila duduk dengan suami isteri berbalah. Kan? Isteri ni tak letak sambal belacan tak, tuan-tuan. Dia pun ambil dengan pedang, nak pancung saja. Benda kecil je, tuan-tuan. Ni syaitan pun dia ada tugas-tugas dia. Ada syaitan yang kita kata mewas-waskan kita ambil air semayang, kan? Buka kepala paik, tuan-tuan rahmati Allah. Pak Imam ni angkat takbir Allahu Akbar, dia duduk kat kepala paik lagi. Ambil tuan-tuan, niat dah, niat ambil wuduk saja, aku angkat adat kecil lah, padu atasku kerana Allah Ta'ala. Duduk tuan-tuan, ambil dengan berkumur, kemudian basuh muka tuan-tuan sampai dekat telinga tuan, nak basuh kaki dah. Syaitan kata, dia kata, engkau ni niat mandi wajib, dia kata. Ambil balik tuan-tuan, ambil balik, niat balik tuan-tuan rahmati Allah sampai basuh kaki dah tuan-tuan. Niat
Kau niat solat zuhur tadi tu, bukan niat wuduk. Ambil basah kuyup baju tuan-tuan. Pak Imam assalamualaikum warahmatullahi, dia duduk kat kepala pahit lagi. Ni kata-kata syaitan ni pandai tunggu tuan-tuan. Nah, dalam sembahyang nak angkat takbir tuan-tuan rahmati Allah. Tu yang kita kata dengan sebab syaitan ni yang muas-waskan kita. Dapat kita lihatlah waktu orang angkat takbir macam-macam keluar takbir. Takbir atrame ada. Takbir silap cekak ada. Macam-macam ada tuan-tuan rahmati Allah. Ni dengan sebab ragu-ragu was-was oleh syaitan laknatullah. Nah, ada syaitan yang kita kata bisik kepada kita supaya berbelanja boros, ada. Dia lain-lain bahagian-bahagian dia. Sebab tu nanti kita akan bincang berkenaan dengan nama-nama syaitan ni tuan-tuan rahmati Allah. Nah. Baik, kita ringkaskan. Neraka lazah ni tadi kita kata iblis, kemudian orang yang ikut iblis. Ikut iblis lah. Kemudian yang terakhir adalah kita kata orang yang menganut agama Majusi, iaitu orang yang sembah api. Yang kelima, neraka hutamah. Neraka hutamah merupakan pintu neraka pada neraka tingkatan ketiga. Ni kita kata makin lama makin ringan lah. Di dalamnya ditempati orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni kita kata hari ni nak kita tengok bangsa Yahudi. Yahuda asal dia. Orang yang berbangsa Yahudi dan juga para pengikutnya. Tuan-tuan rahmati Allah, ni orang yang menganut agama ni tuan-tuan rahmati Allah. Di Israel ini anutan agama ikat lah, agama Yahudi lah. Kita tengok pakai kopiah kecil tu kan. Lepas tu ada pula taucang, rambut dia buat ikat, dia ikat panjang tuan-tuan. Dia ikat, dia duduk dekat tembok tuan-tuan, dia buat begini. Dia ada amalan-amalan dia lah. Itu kita kata kepercayaan dia ni, orang-orang Yahudi ni. Baik. Dan yang keenam, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ni orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat, atau bagi mereka yang mengeluarkan zakat tapi tidak pada kita kata keluar juga tapi tak cukup lah. Tak cukup apa dia punya jumlah dia. Ditempatkan orang yang memakan harta anak yatim. Di dalam neraka ini mereka buta, pekak dan kulitnya tebal seperti Jabal Uhud. Dalam api neraka nanti orang yang tak bayar zakat, kalau bayar pun tak cukup, tuan-tuan rahmati Allah. Lalu orang ni kita kata ada juga orang yang duduk dalam api neraka sa'ir ni adalah orang yang makan harta anak yatim. Dan nanti Allah Ta'ala akan buka butakan mata dia, pekakkan telinga dia, dan Allah Ta'ala akan jadikan penghuni api neraka ni kulit mereka tebal. Tebal kita kata lebih tebal daripada Jabal Uhud, Bukit Uhud. Dalam kitab Bahrul Mazi dia kata kulit manusia ni penghuni api neraka jadi 60 hasta tebal dia. 60 hasta. Bayanglah tuan-tuan. Penghuni api neraka. Ada taring pula naik atas dunia. Kalau manusia tengok ahli neraka ni, menyebabkan manusia ni akan pengsan, mati, tuan-tuan rahmati Allah. Yang ketujuh, neraka Jahannam. Jahannam. Bila tuan-tuan nampak macam nak marah dalam bab ustaz nak berhenti. Kita berhenti tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak balik makan roti canai, nak makan tosi apa pula. Yang ketujuh, neraka Jahannam. Pintu neraka ini ditempati oleh kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa besar. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, pintu neraka Jahannam ini dihuni oleh orang-orang yang melakukan dosa besar daripada umatmu, di mana-mana mereka mati sebelum bertaubat." Ini khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Rasulullah dengar kenyataan daripada Sayyidina Jibril alaihi salam, Rasulullah ni tuan-tuan rahmati Allah pengsan dia. Lepas bangkit daripada pengsan, tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah kata, "Sungguh besar musibahku," dia kata. Lalu tuan-tuan rahmati Allah, malaikat menangis, Nabi junjungan kita pun menangis juga tuan-tuan, menangis, sama-sama menangis. Lalu Allah Ta'ala pun beritahu kepada
malaikat Jibril dan juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata macam mana? Hai Jibril, hai Muhammad, sesungguhnya aku menjauhkan kalian berdua daripada neraka, tetapi janganlah kamu merasa aman daripada siksaku. Ini tuan-tuan rahmati Allah. Rasulullah, malaikat ini akan kita kata dijauhkan daripada azab ni tuan-tuan rahmati Allah. Tapi jangan rasa bahawa kita kata seksa daripada Allah ini tidak ada dan sebagainya. Dalam Al-Quran Allah telah mensifati neraka Jahannam sebagai berikut. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi gunung. Lah habis tuan-tuan rahmati Allah. Dalam api neraka tuan-tuan rahmati Allah ada juga bunga api. Bunga api ada api neraka ni tak sama macam bunga api hak kita duk main dulu tuan-tuan. Ya, bunga api kita 5% satu boleh main dah. Buat gini pula ayah haji main bunga api. Tuan-tuan rahmati Allah, dah umur 80 tuan-tuan. Tak ngeri tuan-tuan rahmati Allah, kena pun tak sakit sangat. Hak ni dalam api neraka bunga api saja sebesar gunung. Bayang. Boleh bayang tuan-tuan. Sekali kena mati kita. Ni kita kata azab yang Allah Taala timpakan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati Allah. Takut ke tidak? Mudah-mudahan tuan-tuan kita jadi orang yang takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bila mana kita nak melakukan dosa kepada Allah ataupun kita nak buat satu perkara, kita fikir benda ni Allah Taala suka ataupun Allah Taala tak suka. Tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan kita ini kita kata dihindari daripada sifat ataupun akhlak yang kita kata suka melakukan dosa ataupun kita kata memperkecilkan dosa. Tuan-tuan, jangan jadi orang yang kita kata melihat dosa itu perkara biasa. Dan kalau kita buat dosa, tuan-tuan, dosa kecil ke dosa besar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala terima taubat kita, menjadikan kita hamba yang bersih, jiwa kita bersih, amalan kita bersih, roh dan juga jasad kita. Jadi sekadar itulah dulu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya tuan-tuan rahmati Allah pada malam ini sekadar membawa amanah daripada sahabat saya lah. Baru-baru ni 2-3 hari lepas dapat mesej daripada seorang ustaz daripada Terengganu. Tuan-tuan rahmati Allah, dia hantar mesej menyatakan bahawa sekarang ini madrasah dalam proses menyiapkan asrama perempuan, asrama lil banat tuan-tuan. Lokasinya di Setiu Kuala Terengganu. Tuan-tuan rahmati Allah, jadi memerlukan dana lah tuan-tuan. Jadi pada malam ini saya suka ceritanya tuan-tuan rahmati Allah, saya melancarkan kutipan dana untuk kita kata khusus untuk pembinaan madrasah lah, Madrasah Al-Ansar yang kepunyaan kita kata yang diasaskan oleh Al-Fadil Ustaz Kamur Zaman Muhammad. Lokasinya di Setiu Kuala Terengganu. Jadi saya minta kepada pihak AJK tuan-tuan supaya kita bentang sejarah sama-sama kita derma dah insya-Allah lah. Sikit sebanyak maknanya terpulang pada tuan-tuan. Yang kedua insya-Allah di belakang sana macam biasalah Isra' Akbar Fatihah Ali ada lagi belakang sana. Hak mana tak nak beli boleh cubalah. Saya tak nak urai dah sebab tuan-tuan banyak kali dah beli. Saya bawa saja untuk kita kata bagi tuan-tuan yang habis stok dan sebagainya boleh dapatkan di belakang sana. Harganya RM25 saja. 25 ada, 50 ada. Boleh letakkan duit tu dalam bekas tuan-tuan. Susu kambing pun ada. Susu kambing yang kita bawa ni tuan-tuan rahmati Allah bukan warna putih, warna pink. Tuan-tuan ada hak biasa beli dah warna pink tuan-tuan rahmati Allah. Khasiat dia banyaklah. Dia campur susu kambing dengan delima dan juga dengan almanna. Boleh tuan-tuan cuba. Dia ada kelebihan dia. Yang pertama tak bau hamis. Tak bau hamis tuan-tuan minum kan. Ada hak biasa minum dah. Anak-anak kita boleh minum, kita boleh minum, isteri kita boleh minum, tak ada masalah. Boleh merawat masalah dalam mak kita. Yang kedua, kelebihan dia kalau tuan-tuan minum insya-Allah tuan-tuan ni tak akan jadi kambing lah. InsyaAllah boleh cuba lah. Harga dia RM35 boleh dapatkan di belakang sana. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم